Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang saya kasihi para UJK, Yusi, Ustaz Burhan dan para ustaz yang lain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat atas izin daripada Allah dan limpah kurniaannya dapat kita sama-sama dipertemukan. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi dan dilimpahi oleh rahmat atas satu tujuan yang mulia, iaitu untuk kita sama-sama mentadabbur ayat-ayatnya sebagaimana firman Allah dalam surah-surah dalam Quran ni. Salah satunya adalah Allah sebutkan dalam surah Muhammad ayat yang ke-24, yang mana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Muka surat apa tu? Surat apa? Saya minta ingat muka surat apa. Ayat dia, nombor dia surah 47 ayat 24. 509 kan? Ada beberapa perkataan tadabbur dalam Quran ni, ada 4 lah. Jadi Allah bertanya satu pertanyaan kepada hamba-hambanya menerusi ayat ni, yang mana pertanyaan ni umum dirujuk pada mereka, bahkan siapa sajalah. Walaupun pada sebabnya ditujukan pada kaum musyrikin. Ada pandangan tafsir tentang musyrikin, ada pandangan tafsir ini tentang kepada kaum munafik. Namun ayat ni al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah daripada Quran ini kita ambil apa dia yang umum, sampailah kepada generasi yang seterusnya boleh dapat pengajaran. Pertanyaan Allah ni kita boleh ulang balik. Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jumpa dah ayat ni. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apa dia punya pertanyaan tu? Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Adakah apa? Ingat kita dah buat sedikit pembedahan pada kalimah a dan fala kan. A tu istifham, harful istifham, hamzah tu. Kemudian ada fa. Jadi bila istifham ada jawabul istifham dia kan. Jadi ada disebut dia punya muqaddar di antara a dan fa tu. Muqaddar dia letakkan punya takdir pada soalan tersebut. Jadi apakah yang menyebabkan ataupun apakah alasan mereka, apakah halangan yang mereka ada pada mereka ni, fala yatadabbaruna al-Quran, sehinggalah la yatadabbaruna al-Quran, tidak menyebabkan apa dia, mereka tidak mahu tadabbur Quran, tak ada masa nak tadabbur Quran. Itu soalan yang kita boleh letak di situ.
La yatadabbarun Quran. Ataupun sebenarnya jawapan dia apa? Am ala qulubin aqfaluha, atau sebenarnya bukan semua tu, tapi masalahnya hati kamu ni memang dah terkunci daripada nak ambil masa untuk jiwai ayat-ayat Allah. Jadi tadabbur ni adalah ada 4 perkara lah. Apa dia? Pertama, an-nazar ila ma wara'i al-faz, iaitu memerhati pemerhatian yang cermat pada lafaz-lafaz Quran yang kita baca tu. Yang kedua, apa dia? Al-ma'ani, makna-makna dia. Tengok pula makna-makna dia. Kemudian yang ketiga, al-ibari, imprah-imprah dia. Dan yang keempat, maqasid. Apakah maqasid dia, objektif dia yang kita nak kena, apa tindakan yang kita kena lakukan daripada tadabbur. Itulah maksud tadabbur. Itu ayat yang ke 47 ayat 24 tu. Nampak ke yang saya sebut tadi? Kita bincang pada ini dululah kan. Tak nak ulang nanti panjang tulis. Jadi seterusnya ayat tentang dia juga. Ayat ini satu Allah kata. Jadi tadabbur sangat berkait rapat dengan bagaimana nak merawat hati. Jalan untuk membuka balik kunci yang jiwa yang dah tertutup tu, jalan dia apa? Tadabburul Quran. Tadabburul Quran. Bagaimana kita boleh habiskan apa dia? Cermati banyak mesej kat mana? Dalam WhatsApp berjam-jam. Cermati banyak mesej dalam drama-drama, kan? Tiba-tiba nak ambil masa sikit je 40 minit, barang 40 minit, bukan banyak ayat pun. Dalam Quran ada 6230 ayat. Tapi satu ayat pun tak nak tengok sungguh-sungguh macam mana nak rawat hati kita. Sedangkan inilah syifa'un lima fis sudur. Syifa'un lima fis sudur. Allah sebut dalam surah 10. Buka pula surah Yunus ayat 57. Surah Yunus ayat 57. Jadi kita mula tadi dengan surah 47 tadabbur. Boleh sampai Boleh sampai. Insya-Allah. Alhamdulillah, barakallahu, jazakumullah khairan. Maaflah menyusahkan nak kena pula. 47. Surah 47 surah apa? Muhammad ayat 24 ni tentang tadabbur. Dan Quran ni Allah kata penawar sana. Boleh penawar hati kita ni dalam surah 10 ayat 57. Penawar hati ni. Boleh jumpa surah tu? Baca mula dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jumpa dah 215. Mula dengan apa? Qad ja'atkum. Ya ayuhan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Ayat ni tengok Allah tuju pada siapa? Siapa dia punya golongan sasaran? Semua manusia. Dan Allah lah yang layak untuk seru semua. Kenapa? Semua tu milik dia dan dia yang cipta kan. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Qad maknanya sama dengan inna. Kalau sesungguhnya inna apa pula? Dalam Quran ada inna terjemah apa? Qad. Tapi apa beza? Apa essence dia yang kita nak dapat, perbezaan? Jadi makna kita ni kadang-kadang dia terhad. Betul kita kena belajar i'rab sikit, macam itulah. Jadi qad tu maknanya harfu tahqiq. Apa fungsi dia?
Kita kalau nak apa, masuk EU ke apa ke, kena jumpa ketua kampung kan, kena ambil apa, cop pengesahan, tahqiq kuat sah kan. Jadi Allah dah sahkan ni satu benda untuk kita. Ini memang pasti benda ni ada sesuatu yang hebat dalam ni. Tapi manusia seolah macam tak nak pedulikan, tak rasa pun benda ni. So Allah dah tahqiqkan benda ni. Qad, benar-benar, tu pasti dah. Apa dia? Sesungguhnya, itulah dia sebenarnya makna dia macam tu. Jadi bahasa kita terhad, kita kena sebut apa? Sesungguhnya juga. Taukid jadinya inna kan. Tapi sebenarnya tahqiq tu, dia ada satu pengesahan yang mana benar telah ada dengan kita ni. Ni makna dah ada, tapi manusia buat apa? Lecehkan benda tu. Jadi qad ja'atkum, benar-benar telah datang kepada kamu wahai manusia. Apa dia? Mau'izah. Apa mau'izah? Wa'azah. Nasihat. Kita nak ambil yang dekat sikit dengan kita pun kita rasa, oh lah inilah dia. Apa dia? Kita kata nasihat lagi, bimbingan lagi, pelajaran. Kalau orang tua-tua ni kita panggil apa? Kau dengar kata orang tua ni, apa dia? Petua kan? Petua betul apa? Satu benda yang apa? Inti dia kan? Macam tu juga. Sekali ramai orang tak ambil budak tak? Bila cakap je petua dia, mesti orang kata, tak payah tak fikir dah, memang okey lah tu. Kalau petua orang lama kata, orang kata mujarab lah tu kan. Sekarang ni Allah kata mau'izah juga. Dari siapa? Nasihat bimbingan dari siapa ni? Ajaran dari siapa? Mir rabbikum. Kalau ayat tu kita baca, ya Yuhannas qad ja'atkum mau'izah wa shifaa'un lima fis sudur. Faham ke tak faham? Qad ja'atkum mau'izatu wa shifaa'un lima fis sudur. Faham ke tak faham? Faham dah, sebab memang ayat ni Allah cakap. Tapi kenapa Allah tekankan mau'izatun mir rabbikum? Kenapa tu? Kenapa ada mir rabbikum sedangkan memang daripada Tuhan ni ayat ni, bukan daripada yang lain. Kenapa? Allah nak bagi kita tak lalai lagi dah. Sebab manusia ni selalu lalai, leka. Kan? Tengok mau'izah orang, mau'izah makhluk-makhluk Allah, semua kita ingat betul pesan kan? Kita dengar berita lah, kita cakap, semuanya manusia boleh ambil perhatian sungguh. Sampai melekat dalam otak ni. Kalau sakit ni, ni kan. Sakit ni rawat tentang fizikal ni, manusia betul-betul ambil cakna. Kan? Tiba-tiba ada satu benda ni yang paling penting untuk rawat jiwa kita ni. Apa dia? Ni mau'izah dari siapa? Ni petua dari siapa? Ni bukan daripada orang-orang yang kamu dulu faham tu. Daripada siapa? Mir rabbikum. Tuhan yang cipta kamu. Jadi ini yang paling agung daripada segala mau'izah lain. Allah nak tarik kita kepada sesuatu yang lebih besar daripada yang duk kita selama ni duk habiskan masa perhatikan. Kamu duk penting mau'izah daripada mana? Orang sana, orang sini, semua makhluk yang aku cipta. Sekarang mau'izah ni daripada siapa? Tuhan kamu yang cipta semua tu. Yang kamu sangat-sangat rasa hebat tu. Satu Ini nombor satu Allah kata. Jadi benar-benar pasti telah datang. Kemudian apa lagi Allah sebut? Wa shifaa'un lima fis sudur. Apa tu? Dan yang kedua, apa faedah dia? Bila kamu ambil petua ni, dia akan rawat apa? Penyakit hati. Ni penyakit mana lagi bahaya sebenarnya? Penyakit paling bahaya penyakit mana? Lima fis sudur, hati. Hati yang apa? Hati yang ada penyakit kepada Tuhan dia. Dia tak yakin dengan janji Tuhan dia. Dia syak dengan apa saja Tuhan dia. Dia tak nak pedulikan, tak rasa penting, beratnya perintah Tuhan dia. Itu satu penyakit besar. Berbanding dengan penyakit, contoh doktor bagi ubat, dia pun tak makan pun, tak rawat, dia sakit juga kan. Dengan Allah bagi ubat ni dia tak rawat. Penyakit doktor tu paling kuat dia apa? Dia sakit, betul dia mati, habis. Allah ni pula, kalau dia tak rawat ni, dia sakit, betul dia mati, lepas tu dia duduk mana? Dia diazab pula. Mana lagi teruk? Penyakit mana lagi bahaya yang lagi penting untuk dirawat? Penyakit tak hilangnya iman. Penyakit apa dia? Lemahnya iman, tu penyakit yang Allah nak rawat. Penyakit ni jauh lebih penting daripada penyakit-penyakit fizikal yang ada. Sebab tu mau'izatun wa shifaa'un lima fis sudur. Kan? Kemudian bila dah dirawat, alamak, dia kacau sikit. Bila dah baik tu baru apa? Senang. Wahudan. Allah, jadi di sini maratib.
Bila susunan yang waw ataf tu, itu sebenarnya apa dia? Tertib. Antara fungsi di ataf tu tertib. Step by step. Nak dapat ni mesti mula dengan ni dulu. Sebelum nak rawat penyakit, kena ambil berat dengan mauizah daripada Tuhan. Kalau tak nak tahu, ambil tahu betul macam mana nak rawat, dah ambil tu pula, ambil betul-betul sampai dapat rawat. Barulah apa? Depan dah okey, baru boleh buat kerja, baru boleh berjalan. Apa dia? Wahudan. Baru ada hidayah, baru nampak cahaya tu. Kan? Lepas dah buat, dapat bertindak untuk lakukan amal tu, barulah Allah sayang warahmatun lil mukminin. Jadi semua ni hanya yang buat siapa? Hanya orang beriman je yang dapat buat ni. Hanya khas untuk siapa? Lil mukminin. Tu lil lam tu khusus tu. Hanya untuk orang beriman. Jadi ini satu benda yang suatu kita kena ambil masa lah. Tadabbur ni untuk rawat jiwa. Sebab tu tadi Allah tanya, kenapa kamu tak nak tadabbur? Atau sebenarnya bukan alasan yang lain-lain tu, bukan halangan apa, tapi hati kamu dah kena kunci. Na'udzubillah, tak nak. Sedangkan Quran ni lah nak rawat hati kamu, kita semua. Baik. Jadi sambung ayat yang ke 58. Tengok apa Allah kata pula. Ayat 58 apa dia kata? Kul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Disambung Kul apa? Bifadlillahi wa birahmatihi. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu huwa fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi dengan apa Allah buat kesimpulan, semua ni adalah sesuatu yang paling berharga untuk manusia ni sebenarnya. Sebab manusia ni rasa benda lain sangat berharga, mereka kejar sampai tinggalkan benda paling berharga ni, mauizah daripada Tuhan. Dia sibuk benda lain, bahkan jadi alasan pula untuk dia tak dapat benda ni. Bila kata jomlah faham ni, saya ada kerja contohnya, dia boleh sibuk yang lain. Sebab apa? Dia rasa ini sangat-sangat penting untuk dihimpun, kau nak jaga dia, sedangkan inilah yang jaga dia nanti. Jadi Allah kata apa? Kul ni apa beza dengan tak ada kul? Quran kadang-kadang ada kul, kadang-kadang tak ada kul. Apa beza pula? Saya tak gerak pun. Kenapa ada kul? Ada apa beza kul dengan tak ada kul dalam Quran? Kita baca kul huwallahu ahad. Kan? Jadi satu level perintah ni jauh lebih berat daripada yang biasa. Yang biasa pun wajib, yang ni wajib lagi besar lagi. Lagi besar lagi ayat ni. Dan ni satu bentuk Allah nak, ayat ni ofensif. Ayat ni nak menegas, nak menyerang orang yang ragu-ragu ni. Katakan kepada orang ni, jawab. Itu satu, yang kedua. Dan yang ketiga, dia affirm untuk apa? Kita kadang-kadang kalau nak yakinkan diri, kita cakap apa? Cakap kat diri sendiri kan. Tegaskan untuk diri kita. Itu satu. Yang ketiga, itu fungsi dia. Satu, dia tegas yang lebih tinggi daripada ayat lain. Wajib dia. Kewajipan dia besar lagi. Yang kedua, tadi apa? Untuk offense, untuk serang orang yang ragu ayat ni. Yang ketiga, untuk menegaskan pada diri kita lah betapa perlunya benda ni lah. Dia kul, katakanlah wahai Muhammad, jawab kepada golongan ni, bifadlillah, dengan kurniaan Allah ni. Apa dia? Ada apa kurniaan Allah tadi? Ada berapa perkara? Empat. Pertama mauizah, kedua syifa, ketiga hudan, keempat rahmat. Empat benda ni sangat-sangat berharga sebenarnya untuk manusia. Semua manusia boleh dapat benda ni. Kemudian dengan kurniaan Allah ni, dan wa bi rahmatihi. Apa tu? Dan rahmat dia. Apa beza kurniaan dan rahmat? Kan ada dua kan? Sama je kan? Apa beza? Fadlillah wa rahmatihi. Macam mana? Dapat jawab? Terjemah dia? Terjemah tu dah kurniaan Allah dan rahmat kan? Apa benda tu? Apa beza?
Jadi kena tengok tafsiran. Tafsir yang maksur dia kata Ibnu Abbas apa dia? Bifadlillah antaranya ini kata sahabat, ada banyak lagi yang lain pandangan. Pertama, Al-Quran. Al-Quran, fadlillah tu Quran, ni kurniaan Allah ni. Nikmat besar ni. Fadlun ni apa? Lebihan, kelebihan, kurniaan yang Allah bagi kat kita. Satu kurniaan besar, Quran. Fadlillah huwal Quran. Okey, yang kedua, rahmatihi. Rahmatihi apa? An ja'alallahu lakum ahlahu. Apabila Allah pula setelah tu jadikan kamu ahli Quran, ketika itu kamu dapat rahmat dia. Ketika Quran ada, kita tak buat apa-apa, kan? Tengoklah. Quran biar suci dalam debu, suci dalam rak. Dapat tak rahmat Allah? Ke Quran akan serang kita balik? Sahabat Quran ke bukan tu nama dia? Bukan. Sahabat ni dia sehidup, semati lagi, sehati, sejiwa lagi, apa lagi? Lagi apa lagi? Susah dan senang kan? Itu dengan Quran. Nabi kata, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kena jadi sahabat dia, sehidup, semati, sehati, sejiwa. Tapi Quran cakap lain, jiwa dia ke lain. Sehati ke sejiwa tu? Sehidup, semati ke dengan Quran? Tengok tak, bila dia baca, dia ambil Quran bila dia nak je. Sedangkan dia kena ambil masa dengan Quran, bukannya tunggu masa kosong baru cari Quran. Balik. Adakah itu sahabat? Bukan. Itu Nabi kata Quran dua je. Syafi'un musyaffa'. Dia boleh jadi pembela, syafi', musyaffa' yang pasti akan menang, pasti akan memenangkan apa yang dia bela tu. Yang kedua, mahilun musaddaq. Apa pula? Pendakwa yang pasti juga akan menang dakwaan dia kepada kamu. Bahaya tu. Dua aja Quran. Man ja'alahu amamahu. Siapa yang jadikan Quran tu imam dia. Macam mana jadi imam? Imam dia duduk depan. Apa kerja dia? Imam? Kita kena tahu imam tu buat apa kan? Kena tengok. Dia rukuk, kita rukuk. Macam mana nak tahu nak jadi imam ni? Mesti tahu apa Quran cakap. Kalau tak tahu macam mana nak pandu? Quran pandu kan? Quran suruh dia ke kiri, dia pergi kanan. Mana dia tahu dia sedang buat salah? Tapi siapa yang jadikan Quran tu imam dia? Qadahu ilal jannah. Quran akan pandu dia masuk syurga. Wa man ja'alahu khalfa zahri. Siapa yang jadikan Quran duduk kat mana? Belakang dia. Saqahu ilan nar. Quran akan heret dia masuk neraka. Ingat Quran ni macam tu. Benda yang mahal ni dia macam tu cara dia. Jadi kita mahal ni nilai Quran, kena jadi apa? Ahlul Quran. Itu maksud dia rahmati. Okey. Apakah fadlullah? Quran Allah, Quran. Kita dah ada tak kurniaan Allah? Dah ada hari ni. Macam mana kita hargai kurniaan tu sehingga boleh dapat rahmat Allah? Jadilah ahlinya. Jadilah ahlinya dengan usaha belajar, fahami dia macam tu. Daripada sekecil usaha sampai sebesar-besarnya. Jadi sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis. Hadis ni Nabi sebut pada sahabat. Inna billahi ahlina minan nas. Dengar tak ni? Biqalu ya Rasulullah man hum faqala Rasulullah qala hum ahlul Quran ahlullah. Wa khassatuh. Itu baca hari ni. Inna lillahi ahlina minan nas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi ahlina minan nas.
Qalu ya Rasulullah man hum, ataupun dalam ayat man hum ya Rasulullah, boleh man ke depan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Nabi bagi tahu satu benda yang menyebabkan sahabat tanya, sebab mereka teruja dengan benda ni. Sesungguhnya Allah ni ada baginya, ada ahlinya daripada kalangan manusia. Ini satu benda yang luar biasa, kenyataan ni luar biasa. Contohnya kalau kita kat sini ada marahin yang biasa ni, contohnya tiba-tiba dia datang, Agung kata, Cikgu Bedah keluarga saya. Bedah, terima kan? Keluarga saya lah. Meh datang, dia suka hati dia je, tiba-tiba naik dengan Agung macam tu je, agak-agak ni macam mana? Orang tengok terkejut tak? Macam mana ni? Tak ada langsung keturunan raja, langsung tak ada. Tiba-tiba dia kata, ni keluarga saya. Agak macam mana? Hui, ini satu yang luar biasa ni. Kan? Mesti ada something special menyebabkan dia dapat macam tu. Kan? Jadi sekarang ni, tiba-tiba, ni bukan raja, ni bukan raja dunia. Raja apa? Seluruh makhluk dia cipta kan. Maliki yaumiddin, Malik. Jadi dia kata apa? Nabi kata ni, kenyataan ni, sesungguhnya Allah itu ada ahli keluarganya daripada siapa? Daripada manusia, iaitu hamba dia sendiri yang dicipta. Tapi Allah angkat seolah apa? Ahlinya. Cuba bayangkan. Jadi sahabat pun tak boleh jadi ni, tak boleh jadi. Mereka kalau benda-benda macam ni, sahabat dia akan tanya. Sahabat ni dua je. Bila Nabi bagi satu ancaman besar, mereka akan tanya. Sebab bimbang dengan azab ni, takut terjebak dalam tu. Ataupun Nabi bagi satu benda yang sangat baik, reward tinggi, mereka juga akan tanya, macam mana nak dapat kan? Jadi mereka tanya, qalu ya Rasulullah, siapa mereka ni? Apa ciri-ciri dia? Mereka ni macam mana? Hebat ni, luar biasa. Allah mengaku dia apa? Ahlinya. Angkat dia darjat yang sangat tinggi ni. Jadi apa Nabi kata? Nabi jawab, hum ahlul Quran. Mereka ni siapa? Ahlul Quran. Apa ahlul Quran? Satu ahli ni apa? Bayangkan, keluarga Quran. Best tak? Rumah tu, keluarga dia keluarga Quran. Tak ada sibuk nak sama-sama tengok drama buang masa tu. Sama-sama dengan Quran tu. Kalau agak-agak satu surah tu, baca terjemah, dia tak dapat agak, semua dah dapat tak sesuatu agak-agak. Kalau buat macam tu. Nikmat sebenarnya, nikmat. Jadi hum ahlul Quran. Lagi ahlul Quran ni siapa? Mereka lah keluarga Allah. Ahlullah. Dan bahkan dia kata wa khassatu, mana apa? Teristimewa di sisi Allah. Teristimewa. Ini golongan yang sangat-sangat mulia. Ni je Nabi bagi tahu. Jadi usaha kita, sebab itulah maksud sahabat tadi. Dia kata apa? Kul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Kurniaan Allah ni dah ada dah. Nak dapat rahmat dia sampai darjat ahli ni kan, Allah angkat ni. Jadi apa? Sebab tu Nabi kata sahabat tafsirkan benda tu, apa itu rahmat Allah? Rahmat Allah bila Allah jadikan orang tu ahlinya. Quran ni kurniaan dia, dan rahmat Allah datang bila kita berusaha menjadi ahlinya. Itulah kerja kita semua. Sebab tu kita kena usaha tadabbur, jom faham Quran, jom sibukkan diri dengan ni kan, dan buat kerja-kerja untuk dakwahkan Quran ni, sampaikan. Itulah kerja kita sama-sama. Jadi sebab itu Allah kata ayat tu sambung. Kemudian apa dia? Fa bidzalika, kan? Maka dengan disebabkan itu, benda ni sepatutnya kamu wahai orang beriman, apa dia? Falyafrahu. Apa tu? Ini yang patut paling kamu seronok. Ramai orang seronok bila? Oh, dapat duit banyak, seronok. Seronok ke? Nabi paling sedih bila? Saat Nabi paling sedih, Quran sebut. Kadang-kadang Nabi sedih pasal apa? Kita sedih bila? Bila tengok tak ada makanan kan? Sian, anak aku tak ada kerja, sedih kan? Lagi apa lagi? Bila anak orang lain kerja besar, anak kita kerja biasa je, sedih kita rasa kan? Tak, Nabi dia sedih lain, orang beriman sedih dia lain. Sebab dia nampak rugi dari sudut berbeza daripada rugi sudut dunia, tak sama. Cuba buka surah 18 ayat 6. Surah Al-Kahfi
ayat 6. Ini sedih Nabi. Dan ini juga sedih kepada orang beriman sebenarnya. Hafal tu Al-Kahfi 294. Cuba surat 294. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekejap ada lagi. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Tengok ni ayat Allah kata fala'allaka, apa dia? Boleh jadi sampai macam tu. Jadi Allah ni faham bagaimana perasaan Nabi ni. Allah nak pujuk Nabi. Boleh jadi sampai engkau ni, kalau Allah biar Allah tak pelihara Nabi ni, boleh jadi sampai engkau apa dia? Bakhi'un nafsak. Secara bahasanya bakhi'un nafsak ni macam orang yang dia dah panjat bukit macam nak terjun je, nak bunuh diri. Tapi Nabi bukan begitulah. Tapi itu secara bahasa maksud dia asal dia gitu. Bakhi'un ni macam tu. Jadi bakhi'un nafsaka. Ala apa? Kenapa Nabi sampai macam tu sekali rasa? Ala atharim, di atas perbuatan-perbuatan mereka ni, yang mana mereka apa? Illam yu'minu bihadzal hadis. Sebab mereka tak nak beriman dengan Quran ni. Asafa, Allah tambah asafa ni kecewa yang teramat sangat. Nabi rasa sedih rasa ni dengan benda ni. Kita sedih sebab apa? Kita pernah sedih tak? Kita anak gagal dunia ni kan, SPM macam gelap masa depan kita kata kan. Tapi kalau dia gagal yang ni, patutnya pada rasa sedih tak? Dia pandai ni petah cakap semua, anak aku masyhur dah ni, English hebat ni. Tiba-tiba yang ini kitab tentang iman Quran ni dia tak boleh nak faham. Dia gagal untuk baca. Kalau boleh baca pun dia gagal untuk fahami dia, maksud dia. Sepatutnya mana paling kita sedih? Mana lagi patut sedih? Pernah tak rasa sedih ni? Kalau ramai masyarakat rasa sedih ni kan, dia dah buat apa kakak? Dah hantar semua, jom kita sungguh-sungguh dengan ni. Tapi rasa tak sedih? Tak. Yang lain, bab dunia sedih bila tak dapat. Bila bab akhirat ni, yang ni tak apa. Sebab tu selalunya bila bab akhirat manusia akan kejar bila? Jadikan dia depan sekali ke ataupun last minute nanti? Dia buat kerja last minute kan. Untuk akhirat tak apa, tunggu last minute dah ni nanti baru kita. Betul tak? Terbalik dah ni. Tengok Nabi tak sedih sebab lain. Sebab itulah ketika Sumayyah radhiyallahu anha dan keluarga dia radhiyallahu anhum. Sumayyah kenapa? Dia kena seksa. Yasir tak sanggup nak tengok mak dia kena seksa. Kan? Sampai tahap ingatkan okey dah, makin teruk siasaan dia. Rupanya apa? Lala mak dia kena tikam dari bawah ni dengan lembing tu sampai mak dia meninggal. Apa Nabi kata kat keluarga Yasir? Sabran ala Yasir fa inna mau'idukumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir kerana sungguhnya apa? Janji pasti kamu dapat syurga. Kenapa macam tu? Jadi sebab apa? Sebab Nabi tak bimbang apa mereka kena tu? Sebab mereka ada iman. Jadi kita patut sedih kalau kita makan sedap lagi, rumah selesa lagi, semua ada duit, semua dalam bank banyak kan. Kita dengan mudah je hari ni. Malaysia hari ni tengok macam-macam restoran buka, makanan macam-macam kan. Dan kita rasa seronok kan. Lepas tu kita sedih kat mana? Sedih kat Palestin tu kan. Kesian dia kena bom semua kan. Agak-agak kalau Nabi nampak, mana Nabi lagi sedih? Nabi tengok situ, Nabi kadang-kadang Nabi senyum sebab apa? Mereka berjuang, berjihad, mereka terus masuk syurga, terus. Jalan depan ni mudah. Yang kita pula tengok dengan macam-macam, dengan giliknya makanan pun dengan macam-macam kan. Ya, makanan silakan lah. Tapi dengan apa? Iman yang sangat-sangat rapuhnya kat sini. Yang ini lagi patut kita sedih. Ini lebih patut kita sedih. Dan ini akan kekal azab dia lepas ni. Yang tu tadi dia bom dia terus diangkat darjat dia tinggi.
Mereka ahlul Quran ramai kat situ. Kita ada tak ramai yang tak berjuang? Yang itulah kita nak ubah benda ni. Inilah kesan tadabbur kena jadi macam tu. Quran ni kitab perjuangan sebenarnya. Kitab Quran ni kan, ke kitab bacaan je? Kitab perjuangan ke kitab bacaan? Lepas tu kita pun buat majlis-majlis okey je, seronok-seronok, ke kitab perjuangan? Perjuangan kitab dakwah kena keluar lah. Tak payah tunggu ilmu banyak. Tak payah semua sampai cakap Arab bertarabu, tak payah. Tahu makna dia sampaikan. Itulah Quran. Betul tak? Dan perkara ni kalau kita biar tak buat, siapa yang suka? Siapa yang suka Quran ni tak difahami, tak didengari dan tertutup terus? Siapa yang paling suka? Ini sebenarnya cita-cita siapa? Syaitan. Siapa konco syaitan? Yahudi. Ya, Yahudi dia paling suka. Antaranya buka surah 41. Bukan? Surah 2 dulu. Okey, betul. Satu Yahudi, cuba sebut. Apa yang Yahudi paling suka sebenarnya? Dia suka nak bom kita sangat ke? Tak. Cuba tengok surah 2 ayat 108. 108. Surah Al-Baqarah ayat 108. Kita ambil part atas tu je. Apa dia? Allah kata wadda. 109 kot? 109 ke? 109. Ayat dia mula wadda kan? Saya baca perhatikan Tak apalah, kita baca sama-sama baru nampak follow up tu. Kena follow. Kalau saya tinggal nanti tak nampak. Okey, kita baca sampai kufara saja 109. Cuba A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Apa tu? Wadda maknanya apa wadda? Dalam kamus dia sebut asyaddu hub. Hub kan? Hub apa dia? Hub suka kan? Hub suka. Wadda ni asyaddul hubbi. Maknanya apa? Sangat-sangat suka. Ini benda yang paling disuka. Apa dia? Wadda katsirun min ahlil kitab. Ahli kitab yang kafir ni lah, Yahudi ni, sangat-sangat suka. Ni benda paling disuka. Apa dia? Law yaruddunakum. Kalau mereka dapat, yaruddu apa? Yaruddu kita panggil juga murtad, dapat keluarkan kita. Yaruddunakum mim ba'di imanikum. Sesudah kamu dapat iman ni, tapi dia suruh kita tinggal ni. Kalau kita tinggalkan iman ni dan sumbernya ni, ya itu paling dia suka sebenarnya. Itu paling dia suka. Mim ba'di imanikum kuffaron. Itu hal dia. Hal dalam keadaan kembali kufur. Ini paling dia suka. Dan bahkan sebenarnya dia kalau dia nak bunuh pun, dia bunuh siapa? Dia bunuh para nabi. Kul falima taqtuluna anbiya Allah in kuntum mu'minin. Ayat sebelum dia, ayat 93 tu. Kenapa kamu bunuh para nabi? Kenapa dalam Quran cukup Yahudi ni dia bunuh para nabi? Sebab para nabi adalah kepala kepada sumber iman. Dia lumpuhkan kepala, habis semualah. Sebab itulah kalau kita tengok dia bunuh ni siapa? Orang yang berjuang dia bunuh. Dia kacau tak? Tak kisah. Sebab serupa dia dah berjaya. Dia nak bunuh apa sebenarnya? Iman kita. Kalau tengok iman hancur, dia tak kacau. Jangan bimbang, dia tak kacau kita. Dia tengok keadaan ni apa dia? Tak payahlah. Sama aja. Ini yang dia nak. Dia nak semua yang macam tu. Sebab itu kalau boleh apa dia paling dia nak? Apabila ada seruan perjuangan balik manusia boleh menjadi faktor manusia kembali kepada Allah ni, itu yang dia akan cantas. Sebab tu antara cantas apa? Palestin tu contohnya. Kan? Jadi sebab tu dia bunuh para nabi. Semua dia nak hentikan seruan dakwah tu. Baik. Dan ini satu ahli kitab. Siapa lagi?
seluruh orang kafir, apa cita-cita dia pula? Buka last. Hari ni kita bincang ni je. 41 ayat 26. Surah 41 Fussilat ayat 26. Fussilat ayat 26. Okey, kita perhatikan betul-betul yang ni ya. A'udzubillah. Jumpa? 479. Ni kena ulang banyak kali ni. Ingat terus ayat ni ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya cari. Ada tak jumpa lagi? Okey dah. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Okey, apa kata orang kata-kata orang kafir ni? La tasma'u li hadzal Quran. Satu. Apa mereka kata? Wa qala alladziina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, jangan. Ini satu bentuk apa? Larangan. Jangan. Okey? Jangan ni maknanya ditahan. Kan? Mana'al, ditahan kan? Man'un. Tahan daripada, halang daripada dapat sesuatu. Jadi nombor satu dia halang. Halang apa? Daripada Quran ni dengar. Kalau boleh, apakah perkara yang paling orang kata mantap untuk Quran ni langsung tak dengar dah? Satu. Jangan bagi ramai pandai baca Quran. Sekarang berapa persen dah orang tak pandai baca Quran? Islam. Kalau kat sekolah berapa gerak? Ramai dah. Pernah 80%. Kan? 80%. So yang ada ni mungkin kita ni mungkin dah tua, lepas ni apa? Hilang dan akan tinggal generasi. Generasi mana pula? Adakah generasi yang makin lama 90% pula tak boleh baca atau apa-apa? Macam tu. Itu satu. Kalau boleh apa? Jangan semua pandai baca. Jadi guru-guru yang ajar orang baca Quran kena rasa berbangga tu. Sebab tu tugas besar. Tugas besar. Itu siraril ilmi dulu. Kan? Tak ada guru ni, kita tak boleh buat tadabbur ni sekarang ni. Sebab itu lebih besar kesan dia dari yang didik kecil-kecil ni, yang baca Quran, baca betul-betul semua tu. Itu sebenarnya nampak je di belakang tabir, tapi mereka tu lebih mulia besar tu daripada kita ni ajar macam ni lah sebenarnya. Jadi yang itu satu tugas besar. Sebab itu permulaan tu kan, kita panggil daripada ibtidai kan. Permulaan menghasilkan satu benda yang lebih besar nanti. Kalau tak ada tu, habis, lumpuh satu. Kalau tak boleh halang juga, tujuan dengar untuk apa? Apa tujuan kita dengar? Cikgu kalau kat sekolah murid bising dia kata, diam, dengar cikgu cakap. Maksudnya, dengar je ke apa? Faham, dapat pelajaran. Jadi kedua, kalau nak dengar, dia kata apa? Jangan dapat pelajaran apa-apa. Dengar je. Jangan dapat pelajaran. Berjaya juga tak? Berapa yang dengar dapat pelajaran? Kan? Yang kedua, itu dia. Jangan faham dengan. Sebab itulah Allah tanya kenapa. Ni penting. Nak dapat pelajaran kena buat macam ni. Penting. Ni dapat tak macam tu? Tu lagi berjaya. Sebab yang tak baca pun dah berjaya dah. Banyak dah. Yang tak faham, apa dah lagi lah. Kan? Dan lagi satu apa dia? Jangan ada guru yang boleh sampaikan benda ni lah. Lagi lah. Jadi kita kena amal-amal buat macam ni lah. Satu lagi, cukup tak halangan ni? Ini sifat dia mana di defense lah. Dihalang daripada capai sesuatu. Lihadzal Quran. Tengok, lihadzal Quran. Maknanya apa? Hazal ni isim apa? Isyarah. Qarib ke ba'id? Qarib, dekat. Maknanya Quran ni sekarang macam zaman Nabi tak? Zalikal kitab, dulu jauh. Susah, tunggu wahyu baru sampai. Sekarang ni Quran yang mudah ke? Susah. Mudah dah, Nabi ada bersama mereka, Nabi bahkan kita lagi lah. Hazal Quran hari ni dekat dah dengan kita. Tapi tengok mereka halang.
Nikmat ni dihalang. Fadlullah tadi. Kemudian cukup tak? Yang kedua apa? Wal-ghaw. Al-ghaw apa? Al-ghaw. Dia perkataan lawa. Itu fihi. Kita tengok betul-betul. Fihi ni apa? Hi ni balik kat mana? Domir ni. Wal-ghaw. Wal-ghaw. Dia perkataan lara. Lara ni maknanya kalau bahasa Inggeris dia sia-sia. So satu benda yang dibuat, kalau buka kamus tengok, kalau bahasa Inggeris dia kata apa? Antaranya banyak cakap tapi semua useless. Tak ada apa-apa. Okay? Jadi dia buat walau fi. Hi ni rujuk pada siapa? Hi. Buatlah sia-sia padanya. Dia rujuk pada mana? Pada Al-Quran balik. Ada tapi kita sia-siakan. Jangan bagi ada kekuatan. Ada tapi macam Nabi kata apa? Ramai orang Islam tapi macam sampah sarap atau buih kat lautan dia. Ilmu dah tak ada kan? Ini dia. Sebab ni sumber kekuatan kita tapi semua dah dilumpuhkan. Itu kena tadabbur tu. Jadi walghaw fihi, buat ni. Jadi cara dia apa? Ini nama ni serangan pula. Yang ni defensif, yang ni offensif. Dia dah lah halang. Kemudian dia serang, dia keluarkan walghaw, buat sesuatu supaya sia-sia. Mereka nak dengar, silakan dengar, tapi kita hantar apa? Hantar hiburan apa semua hantar habis. Akhirnya apa natijah dia? La'allakum ayat last taghlibu, supaya kamu dapat tewaskan. Dah tewaskan kita dah. Berlaku tak benda ni? Kita ni sedang menang ke sedang tewas? Sebenarnya kita lah yang sedang tewas walaupun kita makan sedap. Yang sedang menang sebenarnya yang mana? Palestin, mereka sedang semuanya menuju ke mana? Terbang ke syurga dah tu. Itu yang kita kena nampak. Kan? Betul tak? Subhanallah. Macam itulah kita kena. Jadi hari ni tema dia pentingnya tadabbur ni. Saya nak kita stop Maliki Yaumiddin tu, saya masuk ayat ni. Jadi sempena Ramadan ni, Ramadan kita insya-Allah akan buat madrasah di Masjid Ridwaniyah 20 hari. Kita fokus surah Fussilat. Antaranya ayat ni. Ni surah Fussilat yang kita baca sekarang yang penting. Ada 54 ayat saja. Kita akan kupas satu-satulah makna-makna pada ayat tu, i'rab dia dan sebagainya, dan kita tadabbur ayat tu lah. Tafsiran yang perlu macam kita buat dulu penasaran. Tapi buat di Masjid Ridwaniyah. Siapa yang berminat ada masa boleh ambil lah 20 hari tu untuk hadir di sana. Daftarlah dengan ni nanti saya mungkin bagi iklan lah kat siapa Ustaz Larut saya hantar iklan tu. Siapa-siapa yang ada masa, itu termasuklah tadarus juga sebenarnya. Belajar sedikit yang tu sambil kita baca. Waktunya insya-Allah bila ni? Pukul 9 insya-Allah. Mudah-mudahan dapatlah tempatnya. Pagi, waktu duha lah. Maknanya kalau ada tadarus pagi tu, biasa tadarus pukul apa Ustaz? Malam kan? Kalau muslimat tadarus biasa siang, pagi. Kita buat pukul 9 supaya ada yang tadarus awal boleh dah masuk. Kadang-kadang dia kata ada tadarus pukul 8. So kita nak bagi masa tengah-tengah sikit lah. 9 sampai pukul 10.30 lah. Macam kan? Sejam setengah, tak lama-lama. InsyaAllah sepanjang 20 hari itu, mudah-mudahan. Ini Syahrul Quran, bulan Ramadan ni kan istimewa yang Ramadan sebab turunnya Quran. Maka kita muliakan Ramadan sesuai dengan bagaimana sebab kemuliaan itu terjadi pada bulan Ramadan tu, iaitu dengan Quran. Hidupkan dengan Quran, iaitu dengan bacanya ya dengan baik, dan juga mencermati, menikmati dia punya faedah-faedah pada makna-makna masuk ayat tu supaya masuk ke mana? Dapat rawat hati kita. Mudah-mudahan kita keluar pada Ramadan dengan maksud Ramadan iaitu apa? La'allakum tattaqun, supaya kita jadi bertambah takwa hasil daripada tarbiyah Quran itu sendiri dalam bulan Ramadan. Baik, itu saja untuk malam ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an ahlika wa khassatik. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la 'alaina
Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.